Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dimuliakan Allah, kita sudah hampir selesai 10 hari pertama daripada bulan Ramadan. Maka hari-hari yang akan berbaki kepada kita ini adalah hari-hari yang tidak patut untuk kita tinggalkan berlalu pergi begitu sahaja. Percayalah, siapa orang yang tidak merasakan apa-apa kekecewaan dan kerugian berlalu 10 hari pertama daripada Ramadan ini, dia belum lagi pegang mushaf Quran, dia belum lagi melangkah datang ke masjid, dia belum lagi untuk qiyamul lail, dia belum lagi untuk menitiskan air mata bertaubat istighfar kepada Allah, maka orang yang sudah habiskan 10 malam yang pertama ini tanpa apa-apa bentuk tambahan kecuali dia menahan lapar dan berdahaga, dia tidak merasakan apa-apa kerugian. Dia juga tidak akan merasa rugi untuk membazirkan 10 hari yang kedua nanti. Dan lebih malang lagi, dia juga tidak akan merasa rugi untuk membazirkan 10 hari yang terakhir, kerana angan-angan kosongnya sudah memenuhi hatinya dengan meletakkan satu harapan palsu. Dia bukan buat maksiat, dia bukan buat perkara yang tak baik, cuma tidak ada apa-apa improvement di dalam Ramadan tahun ini buat dia. Ini orang yang rugi, kerana angan-angan kosongnya sudah menebal. Dia menangguh-nangguhkan kebaikan dan dia ingin mengejar hari-hari yang terlalu istimewa dalam Ramadan pada 10 hari yang terakhir. Mana mungkin orang yang akan mendapatkan 10 hari yang terakhir semata-mata, tetapi awal Ramadan, pertengahan Ramadan ini dia biarkan berlalu pergi begitu sahaja? Tak mungkin. Tak mungkin ada orang yang akan diberikan sepenuhnya kebaikan pada 10 hari yang terakhir kalau dia tidak mulakan daripada 10 hari yang pertama disusuli dengan 10 hari yang kedua, sehingga penutupnya dia akan diberikan penutup yang baik di sisi Allah Ta'ala. Demikian hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang akan menyibukkan banyak golongan. Banyak orang sibuk bila datang Ramadan. Cuma bezanya, kesibukan kita ni kesibukan yang diredai oleh Allah Ta'ala atau kesibukan yang rugi di sisi Allah. Maka bulan Ramadan ini kedatangannya bukan semua orang pun yang beruntung. Banyak orang yang rugi dan banyak orang yang lebih jauh pun daripada Allah Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan. Ini yang paling mendukacitakan. Ini musibah yang paling besar. Dalam satu pepatah Arab disebutkan, laisal musab man faraqal ahbab walakinnal musab man taraka nafsuhu anis thawab, man harama nafsuhu anis thawab. Bukanlah dikira sebagai musibah orang yang kematian orang-orang yang dikasihi. Itu musibahlah. Laisal musab man faraqal ahbab. Faraqal ahbab itu maksudnya berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Musibah tu, tapi itu bukan musibah yang paling besar. Walakinnal musab, tetapi musibah yang paling besar, man harama nafsuhu minas thawab,
orang yang dirinya sendiri mengharamkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Yakni yang menjadi penghalang untuk diberikan pahala oleh Allah Ta'ala tu bukan orang lain, bukan persekitarannya, bukan sesiapa yang lain, tetapi dirinya sendiri menjadi asbab untuk dia diharamkan untuk diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah nak bagi ni, ambil ni, tapi tetap juga dia ikat tangan, tidak mau terima. Ini musibah yang paling besar. Yakni sudah dibukakan banyak pintu kebaikan, sudah dibukakan, sudah dipermudahkan banyak jalan untuk berbuat baik, tetapi dia tidak pun cenderung untuk berbuat baik. Ini musibah yang paling besar. Tuan-tuan hadirin musliman muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, bukan semua orang pun yang akan dipermudahkan untuk buat baik. Ada orang yang bersusah untuk masuk ke dalam masjid untuk solat pun susah. Yakni tak ada peluang dia. Ada orang nak belajar ilmu pun susah. Jahil, dia tak tahu solat. Ada orang nak melakukan amalan-amalan fardu ain pun susah, kerana mereka tak tahu macam mana nak kerjakan amalan fardu ain tersebut, kerana kejahilan. Tapi kita, Masya Allah, Tabarakallah, betapa bertuahnya kita. Allah Ta'ala berikan banyak perkara-perkara baik buat kita. Untuk menuntut ilmunya, Masya Allah. Untuk solat berjamaahnya, Masya Allah. Ini satu keberkahan besar yang Allah Ta'ala berikan. Ada seorang sahabat saya pergi ke Uzbekistan. Lalu ketika dia pergi ziarah beberapa masjid-masjid, dia tengok tempat-tempat yang dia pergi masjid yang solat semuanya orang tua. Ni rumah orang tua ke masjid ni? Orang tua semua. Jadi dia keluar pergi ke pasar-pasar apa semua, jumpa dengan anak-anak muda saja berborak. Sebahagian kecil saja yang boleh cakap bahasa Inggeris. Ditanya, tak pergi solat ke? Solat? Buat apa nak pergi solat di masjid? Kita bukan orang tua. Ya, ilmu yang ada kepada sebahagian besar mereka. Kalau yang namanya pergi solat di masjid, ini bila dah tua nanti. Orang muda tak payah. Jadi ini berlaku di dunia kita hari ini. Di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang pernah berkembangnya Islam, tetapi kejahilan menyebabkan menjadi penghalang yang paling besar buat mereka. Saya sendiri masa pergi ke Punjab, India, baru-baru ni jugalah, dalam tahun lepas, bulan 11 ke 12, ada juga satu telaga daripada Muslimat Al-Falah yang wakafkan, kita rasmikan di situ. Ada satu cerita. Saya pergi satu masjid yang agak terpencil lah, kawasan terpencil, pedalaman, orang Islam. Tapi orang Islam yang tak ada ilmu, tak ada madrasah, tak ada apa. Solat di masjid tersebut ada satu orang maulana. Maulana ni biasanya gelaran untuk orang-orang tua yang alim lah. Tapi di sana menjadi kebiasaan. Yang imam ke, yang pakai serban ke, yang dah berjanggut putih tu, kira maulana dah tu. Tak kira lah siapa pun. Tak kira dia driver bas ke, apa ke, pengembala kambing ke, nampak macam pakai share sikit, maulana dah tu. Jadi satu orang maulana jadi imam. Saya dengan beberapa sahabat-sahabat saya, beberapa asatizah, jadi makmum. Tak apalah kita kedepankan orang tua, pakai serban kemas semua ni. Solat subuh. Selesai 2 rakaat, kawan ni bangun rakaat ketiga. Cakap, ni dah kenapa dia ni? Selama dia je bangun rakaat ketiga, ya mungkin terlupalah. Kita daripada belakang, subhanallah, dia buat tak tahu dia. Habis solat, kita dah mufarakah dah duduk di tahiyat akhir. Mufarakah, kita beri salam, tunggu maulana ni. Rupa-rupanya kami bertiga sahaja asatizah yang di belakang tu yang mufarakah. 2 saf di belakang ikut semua. Jadi ini masalahnya bukan pada aku ni. Sama ada masalah ni pada 2 orang ataupun pada kita 3 ni. Habis solat, kawan saya sebelah ni tanya maulana tu, dia cakap Urdu. Cakap, maulana, apa pasal kau sembahyang subuh 3 rakaat? Lupa ke apa? Dia, solat subuh bukan 3 rakaat ke? Saya ni sudah 40 tahun solat subuh 3 rakaat. Jadi imam lagi, satu kampung. Saya cakap, subhanallah. Jadi bincang dengan kawan-kawan semua di situ. Mereka hantar satu orang ustaz daripada Jamiah Kerala. Masa tu juga
hantar satu orang ustaz untuk buka satu madrasah kecil di situ. Kejahilan. Ini berlaku ni. Tapi kita Masya Allah Tabarakallah, di Malaysia secara khusus, saya ingat tak ada orang dah kita boleh terima alasan kalau kata tak pandai solat. Tak boleh diterima alasan tu. Di mana-mana pelusuk pun tak boleh diterima alasan tak tahu ilmu fardu ain, tak tahu baca Fatihah. Hatta kalau tak tahu baca Quran pun, itu alasan tak boleh diterima dah sama sekali. Betapa banyaknya majlis-majlis ilmu, betapa banyaknya program-program yang penuh di sekitar kita, di masjidnya, di suraunya, Masya Allah Tabarakallah. Jadi betapa ini satu kurniaan besar yang Allah Ta'ala berikan, nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan. Kebaikan ni, Allah Ta'ala nakkan kebaikan daripada kita. Dalam hadis disebutkan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang akan diberikan faqih dalam agama Allah Ta'ala. Yakni sejauh mana satu orang itu diberikan ilmu yang mempelajari dengan ilmu tersebut jadi orang yang faqih dalam agama Allah, maka itu adalah tanda Allah Ta'ala sayang kepada dia. Jadi peluang-peluang yang ada kepada kita dalam menuntut ilmu, dalam majlis-majlis yang baik seperti ini atau di tempat-tempat yang lain pun, itu sebenarnya satu peluang yang besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Khususnya negara Malaysia kita ni, Masya Allah, satu negara yang sentiasa disukai oleh para masyaikh untuk datang. Guru kami Syekh Sayyid Usama Al-Azhari daripada Mesir, ulama besar. Baru-baru ni pun kita bawa majlis Sahih Bukhari di Putrajaya. Muhaddis, hafal Kutubus Sittah semua, penasihat agama Presiden Mesir. Kalau seorang ulama Al-Azhar yang menjadi pakar rujuk dalam bidang hadis dan sebagainya. Dia berkata, saya ni kalau ada pilihan, kalaulah saya ni tak boleh tinggal di Mesir lagi dah, maka negara yang seterusnya yang saya sangat suka untuk settle down di Malaysia. Kerana apa? Kerana mereka melihat budaya kita di sini. Syekh Khalid Jum'ah, mantan mufti Mesir, guru kami, baru-baru ni pun datang juga tahun lepas di Shah Alam, di Masjid Negeri. Lepas balik dia diinterview di satu stesen TV. Dia ditanya, Syekh, macam mana pengalaman dakwah di Malaysia? Kata, Syekh, ni bukan kali pertama aku pergi ke Malaysia, banyak kali dah pergi, tapi kali ni Masya Allah, dalam majlis ilmu 40,000 orang berkumpul di Putrajaya. Syekh Ali Jum'ah dengan Habib Umar, malam tu 40,000 orang berkumpul. Diceritakan, Masya Allah, orang Malaysia ni subhanallah, sekian muhibbin, memuliakan ulama, memuliakan majlis ilmu, hidup dalam keadaan harmoni, masyarakat berbilang kaum apa semua, sekian diceritakan, puji-puji. Katanya apa? Saya rasalah, katanya, kalau syurga itu hanya diciptakan untuk satu rakyat saja, maka penuh dengan orang Malaysia, katanya. Jadi ini satu dipanggil kinayah lah, satu kita panggil bahasa kias. Bukanlah maksudnya kita je akan masuk syurga, jangan berangan macam tu. Banyak lagi orang baik daripada kita pun. Tapi maksudnya, kenapa dia boleh cakap macam tu? Sebab melihat kepada budaya yang baik yang ada di sini, kebaikan-kebaikan yang ada di sini. Jadi ini adalah satu tanda betapa Allah Ta'ala berikan kasih sayang dan rahmat yang cukup banyak kepada kita. Maka khususnya ketika kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, bukan semua orang pun yang akan mendapatkan banyak kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, khususnya kita yang menyambut bulan Ramadan dalam negara kita yang cukup barakah ini. Bukan semua orang yang dapat bahagian pun. Kat Salwa tadi saya masuk cerita daging masak lemak cili apa. Nak bandingkan apa yang kita ada di sini dengan apa yang ada di penduduk Gaza contohnya, di tempat-tempat yang lain contohnya. Jadi ini satu nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, khusus dalam bulan Ramadan. Berbicara tentang golongan yang rugi setiap kali bertemu Ramadan, ini ada beberapa golongan. Pertama, orang yang rugi setiap kali kedatangan Ramadan adalah mereka yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya sehingga ke akhir Ramadan, tetapi dia membiarkan setiap hari Ramadan berlalu pergi begitu sahaja. Umurnya panjang sampai akhir Ramadan. Dia sudah berdoa kepada Allah 2 bulan yang lepas, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka Allah Ta'ala pun kabulkan dia punya doa. Allah Ta'ala pun terima doa dia, panjangkan umur dia, berikan dia kesempatan untuk dapat 30 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tetapi setiap hari demi setiap hari
Ramadan itu akan berlalu pergi daripada dia begitu sahaja. Ini orang yang rugi. Maksud berlalu pergi begitu sahaja bukanlah kerana dia tak berpuasa, dia berpuasa. Dia bukan tak berpuasa, dia berpuasa. Tetapi tidak lebih daripada hanya menahan dahaga dan menahan lapar. Setiap hari datang kepada dia, maka dia akan ada satu perasaan, cita-cita dia, angan-angan kosong dia, tak apalah. Hari ini baru berapa Ramadan. Saya ni nak tunggu Lailatul Qadar nanti 27 Ramadan. Saya ni nak tunggu tahajud 10 hari yang terakhir nanti nak i'tikaf. Nak tunggu 10 hari yang terakhir nanti nak khatam Quran. 10 hari yang terakhir nanti nak solat tarawih 20 rakaat. Jadi angan-angan kosong ini yang ada kepada seseorang inilah yang akan menyebabkan bila sampai hari yang malam terakhir Ramadan, ini malam terakhir dah ni, dia menginsafi balik, ya Allah, apa dah jadi dengan Ramadan aku tahun ni? Apa yang aku dah dapat dalam bulan Ramadan tahun ni? La Quran, wala tilawah, wala tadabbur, wala tarawih, wala tahiyatul masjid. Apa pun tak ada. Ada pun sikit-sikit lah. Khatam Quran di join lah, tapi majlis khatam je lah, baca wadduha sampai An-Nas. Jadilah tu katanya. Yang penting dapat majlis khatam ad-duha sampai An-Nas pun boleh lah. Tak ada bahagian daripada bulan Ramadan siang hari maupun malam harinya yang sangat menjadi bermakna kepada dia. Sampai hari terakhir Ramadan pun dia akan rasa perkara tersebut, tapi angan-angan kosong dia ketika itu akan berbicara kepada dia. Tahu apa akan diberitahu untuk gembirakan hati orang tersebut? Tak apalah, tahun depan kan ada lagi. Tahun depan kan ada lagi. Ini kenapa boleh berlaku? Kerana daripada awal hari Ramadan tadi, dia sudah berbicara dengan hawa nafsunya, tak apa, ini baru hari pertama. Hari kedua, tak apa, ini baru hari kedua. Hari ke-10, tak apa, hawa nafsunya kata, ini baru hari ke-10. Maka hawa nafsunya itu sudah menggantikan tempat syaitan untuk mendatangkan kepada dia angan-angan kosong. Dan angan-angan kosong ni bukan mengajak dia, hawa nafsu dia bukan mengajak dia berbuat maksiat. Ya, mungkin dia tidak melakukan maksiat, tetapi dia tidak berjaya lagi untuk menundukkan hawa nafsunya supaya dia menambahkan amal ketaatan dalam bulan Ramadan. Sampai ke akhir bulan Ramadan, dia dapati bahawa rupa-rupanya bulan Ramadan kedatangannya pada tahun ini tidak ada apa-apa beza pun pada diri dia berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Sama saja. Maka ini orang yang rugi. Orang yang merugikan sekian besar bahagian yang Allah Ta'ala ingin berikan dalam bulan Ramadan, dia biarkan berlalu pergi begitu sahaja depan mata dia. Dan tambah kerugiannya adalah dia tetap meletakkan angan-angan kosong untuk tetap nak bergembira. Yakni kegembiraan yang dicipta ni. Ini orang yang menipu diri dia sendiri. Jadi nak sambut raya ni, tapi kegembiraan yang dia cipta dengan hawa nafsu. Jadi orang yang bergembira pada hari raya ni pun ada dua golongan tau. Ada golongan yang bergembira kerana kegembiraan itu Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia. Kegembiraan yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia ni adalah kerana apa? Kerana dia melakukan ketaatan kepada Allah dalam sepanjang Ramadan. Maka sebagai balasan kepada ketaatan tersebut, Allah Ta'ala campakkan kegembiraan. Ini kegembiraan yang patut kita dapat. Tapi kegembiraan yang datang daripada hawa nafsu, dia gembira juga bila nak raya. Gembira dia, Masya Allah, Tabarakallah. Macam-macam dia buat. Langsir bertukar color, kereta bertukar itu, ini sport rim, kuih raya 40 jenis, semua ada semua. Kelengkap semua. Kegembiraan dia itu datangnya daripada hawa nafsu. Kerana yang bergembira ketika itu adalah hawa nafsunya. Nak jumpa geng dia. Siapa? Jadi janganlah kita rugikan kedatangan bulan Ramadan ini. Kita masih lagi sempat untuk mengubah segala-galanya. Yang terlambat, kita masih lagi sempat untuk menginsafi hari-hari yang telah berlalu daripada kita. Walaupun kita ni Masya Allah, Tabarakallah, kebanyakan daripada kita ni Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, kelebihan kepada kita dengan tadarus setiap harinya, Alhamdulillah. Kuliah duhanya, Alhamdulillah. Tarawihnya, Masya Allah, Tabarakallah.
Jangan sampai kita ini terlepas peluang-peluang besar yang Allah Ta'ala berikan. Golongan yang kedua, golongan yang akan rugi setiap kali kedatangan bulan Ramadan, mereka yang menunggu-nunggu waktu berbuka puasa tanpa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah di saat-saat mustajab doa. Setiap hari dia tunggu waktu maghrib. Setiap hari dia tak sabar nak tunggu waktu maghrib. Tetapi kedatangan waktu maghrib itu yang dia tunggu-tunggu, yang dia tak sabar-sabar untuk berjumpa dengan waktu maghrib, hanya semata-mata untuk penuhkan perutnya yang sudah kosong. Ini orang yang rugi. Kedatangan waktu maghrib itu tidak lebih daripada hanya untuk makan dan minum saja. Maksudnya sepanjang waktu siang harinya, dia tidak pun mengambil manfaat waktu-waktu berkat yang Allah Ta'ala suka kepada dia ketika dia ingin dekat dengan Allah pada waktu ketika dia berpuasa. Orang yang berpuasa ni mustajab doa. Mustajab doa ni orang berpuasa, Nabi sebutkan dalam hadis. Orang yang berpuasa, sumtu sha'im tasbihun. Diamnya orang berpuasa itu dikira sebagai bertasbih. Ini semua benda-benda kebaikan yang kita dapat ketika siang hari Ramadan ni, bukan malam hari, siang hari. Malam hari Ramadan tu cerita lain pula. Jadi maksudnya di sini, siang hari Ramadan ini jangan hanya dihabiskan semata-mata untuk tunggu maghrib. Ini orang yang rugi. Sumtu sha'im tasbihun, kata Nabi. Orang yang berdiam ketika berpuasa, itu diamnya dapat pahala tasbih. Maksud diam itu apa? Dia tak banyak bercakap perkara-perkara yang tak ada faedah. Kalau ada orang pun yang nak membawang, dia senyap. Kalau ada orang pun nak ajak untuk berceritakan aib orang, dia bangun beredar pergi ke tempat lain, dia tak nak pasang telinga. Kalau ada orang pun nak bercakap tentang aib orang lain, nak menyebarkan perkara-perkara tak baik tentang orang, maka dia tidak akan berbicara soal-soal tersebut. Dia akan menahan mulutnya daripada berbicara perkara-perkara yang tidak baik. Inilah yang Nabi sebutkan, sumtu sha'im tasbihun. Wa naumuhu ibadah. Dan tidurnya orang yang berpuasa itu dikira sebagai ibadah. Maksudnya tidurnya orang berpuasa adalah dia tidur pada siang hari ketika berpuasa kerana penat dengan ibadah dia, supaya dia ada tenaga untuk qiyam Ramadan pada malam hari. Itu maksud tidurnya ketika dia berpuasa itu dapat pahala beribadah. Termasuk juga tidur dalam Dewan Fatimah Zahra ini. InsyaAllah dapat pahala ibadah. Jangan risau. Siapa yang ngantuk boleh tidur. Dia cakap macam tu boleh tak tidur. Kalau cakap macam tu, hilang terus ngantuk dia. Kalau Syekh Nuruddin di Bogor, anak muridnya ditidur, disuruh ambil tilam. Disuruh ambil tilam, bentang sebelah dia. Dan disuruh baring. Kau tidur sekarang? Sampai kiamat dia tak tidur. Dan memang disuruh baring sebelah Syekh sampai habis pengajian. Taubat dah budak tu, sampai kiamat tak tidur dalam mana-mana pengajian. Insaf terus. Ini kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat di siang hari Ramadan. Termasuk juga pada siang hari Ramadan, dengan waktu duhanya, dengan waktu ketika tergelincir matahari akan terbuka pintu langit, dengan waktu ketika terbit matahari apa yang kita akan berdoa dan kita akan solat sunat isyraq, dengan solat jemaah yang ada, yang akan dilipat gandakan pahalanya, sampailah kepada waktu maghrib, waktu mustajab doa secara khusus setelah asar. Dia ada dua waktu dalam setiap hari yang dipanggil sebagai waktu untuk mendapatkan nafahat, yakni dapatkan kurniaan dari Allah. Yang pertama, waktu setelah solat subuh sampai waktu setelah solat subuh sampai duha. Waktu duha lah. Ataupun lebih tepatnya setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari, ini waktu yang dikhususkan untuk mendapatkan pemberian dari Allah Ta'ala dari segi
keduniaan. Dari segi rezeki material. Sebab tu waktu-waktu ni dimakruhkan untuk tidur. Kerana waktu setelah terbit matahari, ini adalah waktu yang digalakkan untuk keluar mencari rezeki yang halal. Walaupun dalam bulan Ramadan kita ni ada pencen-pencen semua ni dah masuk selimut dah. Tuan-tuan perempuan lah, saya tak pencen lagi. Jadi ini waktu yang bagus untuk keluar rumah. Kalaulah boleh tahan sekejap tak tidur seketika itu, keluar sekejap buat apa-apa aktiviti lain supaya kita tergolong daripada kalangan orang yang akan didoakan oleh para malaikat untuk dimurahkan rezeki pada awal pagi. Jadi awal pagi itu waktu untuk Allah Ta'ala berikan rezeki, kurniaan dari segi material. Waktu yang kedua, waktu setelah asar hingga Jumaat, setelah asar hingga Maghrib. Ini waktu yang Allah Ta'ala akan berikan kurniaan dari segi kerohanian, yakni kurniaan maknawi dipanggil. Apa maksud kurniaan maknawi? Ditambahkan iman, diluaskan dadanya, dibersihkan dia punya segala perkara-perkara yang tidak baik daripada hatinya, diberikan kekuatan penjagaan dari Allah Ta'ala, diberikan kekuatan iman dia meningkat. Ini semua adalah kurniaan yang Allah akan berikan setelah waktu asar. Sebab tu banyak para masyayikh ni, dua waktu ni mereka tidak akan membiarkan kosong. Kalau ada pondok-pondok ke sekolah ke apa ke, mereka tidak akan membiarkan kosong dua waktu ni. Khususnya setelah terbit fajar, ataupun daripada setelah subuh sampailah beberapa ketika setelah terbit fajar, dan setelah asar. Ada rauhah asar, duduk sekejap, baca zikir, termasuk juga pada awal pagi. Jadi ini waktu-waktu yang ada kepada kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Khususnya Ramadan ini Allah janjikan, syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan yang Allah janjikan akan bertambah rezeki orang beriman. Tapi bertambah rezeki itu bertambah rezeki orang yang beriman, orang yang menyedari kebaikan dalam bulan Ramadan tadi. Jadi betapa ruginya kita, siang hari Ramadan kita yang kita bertahan lapar dan berdahaga ini hanya semata-mata untuk tunggu waktu maghrib untuk makan dan minum. Janganlah kita merendahkan kualiti puasa kita dengan puasa kita ini hanya untuk dibatalkan dengan makan dan minum. Ini rugi. Tak lebih daripada macam seekor haiwan yang kelaparan untuk mencari makan. Jadi jangan kita merendahkan nilai puasa kita itu dengan begitu, tanpa ada apa-apa yang kita dapat pada siang hari Ramadan. Walaupun tidur di siang hari Ramadan itu ibadah, jangan pula siang hari Ramadan tu sepanjangnya dia tidur. Ada sebagian orang macam tu. Bangun-bangun tidur, tak rasa lapar lah. Memanglah kau tak lapar, bangun pukul 5.30 petang. Nak lapar apa dia? Golongan yang ketiga, mereka yang bangun untuk bersahur semata-mata untuk memenuhkan perut tanpa beramal dan mendirikan solat atau apa-apa amalan baik pada waktu sahur. Yang tadi orang yang tunggu maghrib. Yang ini orang yang bersusah payah untuk bangun waktu sahur. Dia bersusah payah, korbankan masa dia, korbankan tenaga dia, korbankan ngantuk dia, boleh masak lagi pada pukul 4 pagi, 4.30 pagi. Bukan senang. Bukan senang. Kaum ayah nak bangun masak pukul 4.30 pagi. Silap, kaum ayah pula. Ya, tapi boleh. Jadi orang yang bangun sahur, kalau sahur itu yang dia punya jihad yang besar untuk bangun tadi tu, hanya semata-mata untuk penuhkan dia punya perut tanpa ada apa-apa perkara lain yang dibuat, ini orang yang rugi. Terlepas daripada bicara tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, pada sahur itu ada barakah. Ya. Tetapi pada waktu sahur itu juga adalah waktu yang paling Allah Ta'ala suka bila kita ini meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Itu kan waktu 1/3 malam yang terakhir.
Waktu yang paling berkat tu waktu sahur tu. Waktu yang paling mustajab doa. Waktu yang paling bagus untuk kita istighfar. Waktu yang paling bagus untuk kita solat tahajud. Waktu yang paling bagus untuk kita meminta sesuatu kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yastaghfiruna bil ashar. Antara tanda ahli syurga kata Allah, mereka banyak istighfar pada waktu sahur. Ini dalam Quran ayat. Jadi kita di dalam bulan Ramadan ini 30 hari kita sudah diberikan peluang oleh Allah Ta'ala. Setiap pada waktu yang Allah suka untuk mendengar istighfar kita tu, kita berada dalam keadaan yang sudah bangun dah. Ini satu kurniaan yang Allah berikan. Tapi sayang, dia hanya bangun waktu sahur untuk penuhkan dia punya perut, selesai. Tidak digunakan walaupun sekejap masanya untuk istighfar, apalagi untuk solat tahajud 2 rakaat, apalagi untuk solat taubat, apalagi untuk duduk sekejap menginsafi, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan jadikan begitu rendah kualiti puasa kita sehingga puasa kita ni kita hanya mengikat dengan bersahur dan berbuka. That's all. Itu saja. Bukan itu puasa yang kita nakkan. Tambah lagi sebahagian orang, dia berpuasa ni target dia paling utama sekali yang dia nakkan dalam puasanya, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa dengan berpuasa. Tetapi sebahagian orang dengan puasanya itu supaya apa? Supaya nak kurus. La haula wala quwata illa billah. Setiap hari tu lepas buka dia naik kat timbang. Tak cukup naik timbang, tanya lagi dengan suami, saya dah kurus ke bang? Kalau suami kata tak kurus, siaplah kau. Sini tak ada kot kat saluan macam tu. Tak ada. Ya, memang automatically kalau kita jaga kita punya berbuka dan bersahur ini kan satu ibadah jasmani, akan diberikan kesihatan insya-Allah. Cuma jangan jadikan itu tujuan utama. Dia stres pula tu. 10 hari Ramadan, alamak tak turun lagi timbang. Macam mana nak turun? Naik lagi pula. Tu pandai-pandailah uruskan. Tu bukan kita punya topik untuk kita bincangkan. Tapi yang kita nak sebutkan di sini adalah jangan kita meletakkan begitu rendah kita punya ibadah puasa ini hanya diikat dengan bersahur, diikat dengan berbuka. Yakni puasa ini, dia letakkan puasa ini hanya tidak lebih berlapar dan berdahaga dan penuhkan balik perut dia. Tidak. Bukan itu yang Allah Ta'ala nakkan daripada kita semata-mata itu. Kata Imam Al-Ghazali, orang berpuasa ni kan ada 3 peringkat. Orang peringkat pertama ni adalah orang yang berpuasa hanya menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang batalkan puasa. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Ini puasa yang paling low class. Dia berpuasa menahan diri daripada makan dan minum daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dia menahan daripada segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu saja, tak lebih daripada itu. Ini puasa yang paling low class. Yang pertengahan, dia menahan diri daripada segala makan minum, menahan diri daripada perkara batalkan puasa, dan dia juga menahan segala anggota tubuh badan dia, panca indera dia, daripada melakukan maksiat kepada Allah. Matanya dijaga, telinganya dijaga, tangannya dijaga, lidahnya dijaga. Ini orang yang berpuasa second class. Dan orang yang puasanya first class, ini susah. Ini puasa dipanggil khawasul khawas, puasanya para awliya dan para anbiya, iaitu dia berpuasa bukan hanya perutnya, bukan hanya panca inderanya, tetapi hatinya juga berpuasa daripada memikirkan tentang soal keduniaan. Ini susah. Kita dapat yang second class tu pun okey dah. Betul Nabi sebutkan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai daripada orang yang berpuasa, tidak ada pada puasanya kecuali hanya menahan diri daripada lapar dan berdahaga. Itu je dia dapat dengan dia punya puasa, tak dapat apa-apa pun. Kam min qa'imin, berapa ramai daripada orang yang mendirikan malam Ramadan, laisa min qiyamihi, tidak ada pada hari-hari yang dia mendirikan Ramadan kecuali dia hanya berpenat saja.
Jadi kita punya tujuan berpuasa ini bukan hanya untuk menahan diri daripada lapar dan juga daripada dahaga. Tidak. Tetapi puasa ini adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab puasa ni tak ada orang boleh berlakon puasa tau. Kalau orang solat, dia boleh solat untuk orang lain. Orang sedekah, dia boleh sedekah untuk dapat pujian kepada orang lain. Apa-apa ibadah-ibadah orang baca Quran ke, dia boleh saja nak tunjuk dia punya suara yang tak apa nak sedap tu kat orang lain. Macam-macam ibadah ni, semuanya ada potensi untuk riak. Ada potensi untuk dapat pujian orang. Tapi puasa tak boleh. Sebab tak ada orang pun yang kenal ketika kita sedang berpuasa ini kalau kita sedang berpuasa. Tak ada orang tahu pun. Kecuali kalau kita cakap lah, ya aku puasa. Kita pun tak ada nak cakap macam tu pun. Tak ada orang pun, khususnya kalau puasa sunat lah, pada kalau di luar bulan Ramadan. Kita datang masjid, kuliah duha ke, pergi mana, pergi situ. Ada orang tahu ke kita puasa? Tak tahu. Sebab puasa ni memang Allah jadikan ibadah yang tidak ada sifat riak pada ibadah tersebut. Satu-satu ibadah yang tidak ada potensi untuk nak riak. Sebab memang dia tak boleh nak tunjuk kepada orang. Kecuali lah kalau hari-hari dia update dekat Facebook. Hari ni saya puasa sunat, hari Isnin, Alhamdulillah. Hari Khamis update lagi, Alhamdulillah. Selepas saya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk puasa pada setiap hari Isnin selama 55 tahun saya hidup. Tak cukup tu nak tunjuk 55 tahun dia hidup. Ada satu orang syekh pergi ziarah anak muridnya baru balik daripada haji. Pergi ke rumah syekh tu, pergi ke rumah anak muridnya baru balik daripada haji. Syekh tu pun masuk, kebetulan anak muridnya tu dalam bilik air. Jadi dia pun bagi tahu dengan anaknya, pergi ambilkan hadiah untuk syekh yang saya bawa balik, bukan bawa balik daripada haji tahun ni, haji tahun lepas. Yang ni apa maksudnya? Sengaja nak bagi tahu kau pergi haji 2 tahun. Syekh tu bangun begitu, tak payahlah hadiah tu, buat apa nak tunjuk-tunjuk, nak bagi tahu pergi haji 2 kali. Jadi ini masalah juga sebahagian orang ni. Kecualilah kalau majlis-majlis tu majlis-majlis yang baik, yang program-program macam ni masuk Facebook, ini patut. Solat tarawih Masjid Al-Falah buat live streaming, ini patut. Supaya hidupkan hati orang-orang beriman. Sekali-kali tengok Facebook tu, walaupun dia tak pergi sembahyang tarawih, dia scroll Facebook, Allah Al-Falah tengah live tarawih, Masjid Negeri live solat tarawih, Masjid Subang Jaya live solat tarawih. Aku ni duduk tengah-tengah ni, bila aku nak pergi ni? Ini faedah dia. Tengok-tengok YouTube, tengok Madinah Channel, banyak majlis-majlis ilmu, dia scroll saja. Satu hari nanti dia akan terdetik untuk tengok. Ini faedah dia. Tapi tak perlulah kita yang berbuat baik ni semua nak tunjuk dekat orang. Ada sebagian orang solat tarawih live TikTok. Dia letaknya phone-nya dekat sini. Allah, betul, tengok-tengok sekejap apa orang tengok ni. Berapa orang view ni? La haula wala quwata illa billah. Kita nak tunjuk apa dengan orang? Kita punya viewers tu ke yang akan berikan pahala di hari akhirat? Tidak. Tak ada orang pun yang akan pandang pun ibadah kita di hari akhirat nanti. Cuba kita ciptakan dalam kebaikan-kebaikan yang kita buat, amal-amal ibadah yang kita buat. Ada banyaknya amal ibadah yang tak ada orang tahu kecuali kita dengan Allah. Itulah waktu yang paling berharga buat kita sebetulnya. Waktu berkhalwah dipanggil. Waktu untuk kita hanya antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita kena ada momen-momen macam tu banyak. Sebab tu orang-orang soleh zaman dulu, para ulama-ulama kita zaman dulu, di rumah mereka ke, di pusat pengajian mereka ke, adanya tempat khalwah dipanggil. Ruangan khas yang kira-kira satu orang saja boleh masuk dalam ruangan tersebut, ditutup pintu, ya Allah khalas, tak ada hubunganlah dengan dunia luar dah. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tak ada orang macam tu. Zaman sekarang tak ada bangunkan madrasah-madrasah ada ruangan khalwat. Tangkat khalwat adalah. Ruangan khalwah itu maksudnya ruangan khas yang digunakan ketika dia nak qiyam lail atau apa-apa yang tak ada orang tahu. Kalau kita pergi di Tarim, di Hadramaut tu penuh semua masjid-masjid, zawiyah-zawiyah semuanya ada ruangan khalwat. Dipanggil ruangan khalwah untuk khusus. Di Mesir contohnya. Jadi kita pun di rumah kita mungkin
Tak adalah kot ruangan yang seperti itu. Takkan nak masuk dalam bilik store. Cuma khalwahnya kita pada zaman kita sekarang ini cukup kepada kita kalau kita jauhkan kita punya handphone daripada kita. Itu sudah khalwah dah. Waktu malam kita nak bangun solat tahajud sekejap, handphone tu entah jauh daripada kita dekat mana, kita ni berada di ruangan solat kita, itu sudah cukup khalwah yang paling besar ada di zaman kita sekarang. Ya, ni sudah tinggalkan dunia ni dah. Jadi banyakkan kita cipta ibadah-ibadah kita, sebanyak apa kebaikan yang kita buat yang orang tahu, sebanyak itulah ataupun lebihkan ibadah yang orang tak tahu. Mungkin kita datang tadarus Quran, kita datang duha, kuliah duha, kita datang tarawih, semua orang nampak. Jadi sebanyak apa yang orang nampak kita berbuat baik, sebanyak itulah kita berbuat baik yang orang lain tak nampak. Biarlah kebaikan itu antara kita dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Seperti mana kalau satu orang ahli maksiat, dia ingin melakukan maksiat, dia pun tak nak orang tahu juga, dia pun sembunyikan juga. Jadi macam mana dia pun nakkan dia jadikan maksiatnya itu biar tak ada orang yang tahu. Lalu kenapa kita kalau berbuat ketaatan tidak ada waktu kita yang melakukan ketaatan yang tak ada orang tahu? Tak perlu semua benda kita nak bagi tahu dekat orang. Tak. Ada benda fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada benda termasuk dalam kategori itu. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, maka kita ceritakan kepada orang lain atas dasar itu nikmat yang Allah berikan, supaya orang lain pun ikut melakukan kebaikan tersebut. Sebarkan kebaikan-kebaikan yang kita buat supaya ada orang lain ikut. Itu termasuk daripada fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu khas untuk mengajak orang lain berbuat baik. Nikmat-nikmat yang suruh diceritakan bukan nikmat yang Allah berikan kepada kita secara peribadi kita. Tak, itu tak perlu cerita dengan orang. Naik jawatan ke, rumah baru ke, kereta baru ke, beli itu, beli ini, itu bukan termasuk daripada fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebagai orang salah faham, ini nikmat Allah bagi, saya nak cerita dengan orang. Dalam surah Duha Allah sebut salah. Nikmat yang disuruh diceritakan adalah nikmat yang boleh berkongsi dengan semua orang. Kau nak kongsi ke barang kemas dengan orang lain? Tak kongsi kita. Ni buat apa cerita kat orang? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, yang kita nak ceritakan ke orang. Saya datang kuliah duha di Dewan Fatimah Zahra, itu ceritakan kat orang. Datang aktiviti-aktiviti masjid, itu nikmat yang perlu diceritakan dekat orang. Tetapi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita daripada hartanya, daripada apa-apa perkara, itu tak termasuk daripada perkara yang perlu diceritakan kepada orang. Itu yang tak habis-habis kena ain tu, tak habis-habis kena sihir. Sebab semua benda dia nak cerita. Likulli ni'matin hasud, kata Rasulullah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ni ada orang yang hasad. Tak kira sekecil-kecil apa nikmat, semua nikmat ada orang yang akan dengki. Maka hati-hati dengan menceritakan nikmat peribadi kita kepada orang lain. Di antara golongan yang rugi di dalam bulan Ramadan yang keempat adalah mereka yang dikurniakan Allah nikmat yang lebih di dalam bulan Ramadan, tetapi dia bakhil untuk bersedekah dan juga menjamu orang berbuka puasa. Ini orang yang rugi. Bila mana di dalam bulan Ramadan dia tidak mengambil apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis, Ramadan syahrul muwasah. Ramadan ini bulan untuk saling beri-memberi. Ramadan ini kalau berikan makan orang yang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti mana orang itu melakukan semua amal baik dalam hari tersebut. Ramadan ini Ramadan yang paling baik untuk kita memperbanyakkan sedekah. Jadi orang yang rugi adalah orang yang Allah Ta'ala berikan dia kurniaan, kelebihan, nikmat, tetapi dia jadi bakhil dalam bulan Ramadan. Dia menahan hartanya daripada untuk dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Disebutkan bahawa di hari akhirat, orang yang meminta-minta di dunia ini untuk kebaikan lah, untuk perkara-perkara baik, tak kiralah kebaikan general, apapun yang namanya perkara baik, mereka ni di hari akhirat akan dicari. Dicari oleh siapa? Mereka ni di hari akhirat akan dicari kepada setiap orang yang mereka pernah minta tapi tak bagi.
Akan dicari untuk apa? Yakni ketika orang yang diminta tadi, dia punya harta yang lebih yang akan dipersoal oleh Allah. Ketika itu orang itu akan mencari, dulu siapa yang dulu rajin datang minta pada aku? Akan cari. Untuk apa dicari? Kamu nak ambil tak sekarang? Siapa nak ambil di hari akhirat? Apa sebab dia nak bagi waktu itu? Kerana dia melihat kepada betapa besarnya hisab di sisi Allah Ta'ala. Dia melihat betapa besarnya hitungan di sisi Allah. Ketika itu, dia akan merasakan bahawa betapa ruginya aku yang tak pernah berikan kepada siapa-siapa dulu. Jadi, orang yang di dalam bulan Ramadan tidak bersedekah, ini orang yang rugi. Walaupun sedikit, tak apa. Sedikit bagi nisbah kita yang tak mampu, ya besar. Tapi bukan sedikit bagi orang yang mampu. Sabaqa dirham ala alfi dirham, kata Nabi dalam hadis. Orang yang sedekah 1 dirham boleh mengatasi pahala orang yang bersedekah 1000 dirham. Macam mana orang yang bersedekah 1 ringgit, dia memang ada beberapa ringgit saja, tapi dia tetap boleh berikan sedekah tu, berbanding orang yang kalau beri 1000 pun tak ada apa-apa kesan kepada dia. Jadi di sisi Allah lebih besar pahala orang yang berikan RM1 tu. Jadi demikian dalam bulan Ramadan kita punya Masya Allah Tabarakallah. Di masjid setiap hari kita datang solat, tabung diletakkan di luar tu, niatkan masukkan sedikit duit dalam tu, supaya Allah Ta'ala jauhkan musibah daripada kita, jauhkan musibah daripada ahli keluarga kita, tidak ada daripada zuriat kita yang jadi orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, tidak ada daripada kalangan ahli keluarga kita yang akan dipesongkan jalannya. Ini semua perkara-perkara yang boleh untuk kita bertawasul saat kita bersedekah, kerana sedekah ini adalah ibadah yang paling besar sekali untuk menahan bala dan musibah. Di samping semua ibadah-ibadah yang lain, sedekah adalah ibadah yang paling afdal untuk menahan musibah. Termasuk juga kadang-kadang orang yang bersedekah tapi dia orang fajir. Fajir itu maksudnya orang jahat. Dia banyak melakukan maksiat tapi dia kuat sedekah. Termasuk orang ini juga banyak akan dapat dijauhkan musibahnya. Termasuk orang yang jahat. Sebab tu Nabi kita SAW pernah memuji satu orang lelaki di zaman Nabi, yang Nabi memuliakan satu orang lelaki kerana kemuliaan dan pemurahnya bapa dia, walhal bapa dia bukan Islam. Hatim At-Ta'i. At-Ta'i ini bukan orang Islam, tapi pemurahnya dia luar biasa. Kalau orang datang ke rumah dia, orang minta sedekah, tak ada satu orang pun yang akan balik tanpa dapat apa-apa. Satu hari ada satu kumpulan orang miskin datang nak tak makan beberapa hari, minta sedekah, tak punya apa-apa. Maka dia ada kuda tunggangannya, disuruh sembelih kuda tunggangannya tu, disuruh sembelih untuk beri makan kepada fakir miskin, orang kafir. Sebab tu Hatim ini Nabi berikan gelaran seorang pemurah. Kemuliaan yang Nabi berikan kepada seorang. Satu hari anaknya At-Ta'i itu, anaknya Hatim datang kepada Nabi. Maka Nabi bangun. Dan Nabi suruh para sahabat bangun. Kerana apa? Kerana Nabi bagi tahu yang datang ini adalah anak kepada seorang yang lelaki yang sangat pemurah. Walhal bapaknya kafir. Begitu besar kemuliaan yang diletakkan kepada orang yang banyak bersedekah di zaman Nabi SAW. Demikian, orang yang rugi dalam bulan Ramadan tidak ada apa-apa bahagian daripada hartanya yang dibelanjakan di jalan Allah di dalam bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang rugi. Antara orang lain yang rugi dalam bulan Ramadan adalah mereka yang mampu untuk membaca Al-Quran dan memiliki masa lapang yang panjang, tetapi dia membiarkan dirinya jauh daripada Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Quran. Kalau bulan Ramadan ini pun tidak berjaya untuk mendekatkan diri kita dengan Quran, maka kita agak-agaknya bila nak baca Quran, Syawal ke, penuh open house. Tak payahlah berangan Syawal nak khatam Quran. Dah booking penuh dah open house. Kalau Ramadan pun tak berjaya kepada kita untuk dekatkan diri kepada Quran, bila lagi kita akan dekatkan diri kepada Quran? Setiap dalam bulan Ramadan, baginda Rasulullah SAW 2 kali Jibril AS akan datang untuk tadarus dengan Nabi.
Nabi kita setiap kali dalam bulan Ramadan 2 kali Jibril akan datang untuk tadarus sama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hanifatun Nu'man radhiyallahu anhu arda, seorang imam yang sangat agung. Ketika pada satu hari dia diarahkan untuk ditangkap oleh raja yang memerintah waktu itu untuk tangkap Imam Abu Hanifah. Askar datang, masuk ke rumahnya dengan berkasut. Imam Abu Hanifah sedang duduk di ruangan tamu rumah dia. Askar datang masuk, berkasut. Kata Imam Abu Hanifah kepada askar-askar tu, kamu jangan cuba-cuba pijak di ruangan tamu aku ni dengan berkasut. Hati-hati kalian. Di ruangan tamu rumah aku ni aku pernah khatamkan Quran 7,000 kali. Kalau nak masuk rumah aku dengan berkasut, masuk ke pintu belakang. Ini ruangan tamu pernah aku khatam Quran 7,000 kali. Ruangan tamu rumah kita agak-agak apa yang kita khatamkan? Berapa banyak cerita Hindustan kita dah khatam? Berapa banyak drama Melayu kita dah khatam? Berapa banyak cerita Korea kita dah khatam? Ini hal keadaan rumah kita. Maka hati-hati kita. Kalau sudah berlalu 10 hari Ramadan, di rumah kita ni belum lagi kedengaran bacaan Quran. Hati-hati kita. Kita berada dalam keadaan yang bahaya. Kalau datang bulan Ramadan, tetapi rumah kita masih lagi macam kuburan. Apa maksud macam kuburan? Sunyi daripada bacaan Quran. Hati-hati kita. Kalau mushaf Quran yang ada di rumah kita ni masih berhabuk lagi. Tak apa ustaz, saya baca Quran pakai iPad. Tak apalah, yang penting baca. Jadi ini bulan yang perlu dihidupkan tadarus Quran. Walaupun mungkin tadarus Quran di rumah kita ni kita tak mampu untuk mengkhatamkan, mungkin, tak apa. Satu hari satu muka surat, alhamdulillah. Hidupkan rumah kita dengan bacaan Quran. Kerana rumah yang dibacakan Al-Quran akan bercahaya seperti mana kita melihat bintang-bintang bercahaya pada waktu malam. Malaikat daripada langit akan nampak rumah-rumah yang dibacakan Quran itu bercahaya seperti itu. Makin banyak dia baca Quran, makin banyak cahayanya. Macam bintang-bintang di langit kan, ada yang berkelip-kelip sekejap. Itu maksudnya berkelip-kelip itu apa? Kalau malaikat tengok rumah kita berkelip-kelip sekejap, satu hari Quran, the next day cerita Hindustan, lepas tu satu hari lagi Malaysia lawan Oman, lepas tu satu hari lagi apa tak tahu. Itulah tu berkelip-kelip. Sekejap hidup lampu dia, sekejap mati. Sekejap hidup, sekejap mati. Tapi ada bintang-bintang yang kalau kita tengok pada waktu malam tu, cahayanya tak berkelip tu. Demikian para malaikat akan melihat rumah-rumah yang akan dibacakan Quran. Ada satu orang wali min awliyaillah di Yaman, ketika masuk ke satu perkampungan, dia melihat satu rumah di kampung tersebut pada waktu malam, yang rumah itu bercahaya sampailah ke langit. Bercahaya bahagian atas. Maka dia pergi ke rumah tadi, berikan salam, Assalamualaikum. Keluar satu orang lelaki biasa, kata, apa ibadah, apa kebaikan yang kamu lakukan di rumah ini, kerana aku melihat nur di rumah kamu tu sampai menembus langit. Katanya, aku di rumah aku ni, di setiap ruangan rumah aku ni, aku khatam Quran, kecuali di tandas lah. Bahkan dibawa masuk, rombongan syekh tu bawa masuk ke dalam rumahnya tu 2 tingkat. Ni ruangan tamu pernah aku khatam Quran. Ini tempat duduk makan aku pernah khatam Quran. Ini bilik aku pernah khatam Quran. Ini dapur aku pernah khatam Quran di situ. Kemudian dia naik tangga. Tangga nak naik ke tingkat 2 tu, setiap anak tangga tu aku pernah khatam Quran sekali. Ini rumah yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Kita kadang hidupkan radio je, yang dapat pahala radio tu. Itu tak kira. Hidupkan rumah kita dengan bacaan Quran, khususnya dalam bulan Ramadan. Golongan lain yang akan tergolong daripada kalangan orang yang rugi dalam bulan Ramadan, mereka yang menghadiri majlis ilmu dalam bulan Ramadan tetapi kekal bermusuhan, berbencian dan memutuskan silaturahim dalam bulan Ramadan. Hati-hati kita. Salah satu golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah dalam bulan Ramadan adalah golongan yang masih lagi memutuskan hubungan silaturahim
di kalangan ahli keluarga. Malam pertama Ramadan hari itu, dalam satu hadis Nabi sebutkan bahawa barang siapa yang dilihat oleh Allah Ta'ala ketika dia sedang beribadah pada malam pertama Ramadan, lan yu'adzibuhu abada, Allah tidak akan mengazab dia kecuali 5 golongan. 5 golongan yang datang malam pertama Ramadan ke, datang Lailatul Qadar ke, datanglah malam yang paling berbahagia pun di atas dunia ini, dia tidak akan mendapat apa-apa pembahagian. Banyaklah 5 golongan tu. Salah satu daripada 5 golongan itu adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturrahim. Hati-hati kalau ada hubungan kekeluargaan kita yang masih lagi belum selesai. Hati-hati kalau ada lagi yang masih bergaduh, tak bertegur lagi dengan adik-beradik. Hati-hati kalau ada lagi yang saling membenci menantu, mak mentua, bapak mentua dan sebagainya. Ini semua perkara yang akan menjahannamkan kita punya ibadah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, satu hari ketika dalam satu majlis hadis, habis majlis dia nak berdoa. Kemudian ketika dia nak berdoa, Sayyidina Abu Hurairah ni sahabat Nabi, lalu ditanya, ada hadis dalam Adabul Mufrad, ada tak daripada kalangan kamu yang hadir dalam majlis ini yang pernah putuskan hubungan silaturrahim? Semua diam. Ditanya sampai kali yang ketiga, satu orang bangun. Ya Abu Hurairah, aku ni masih tak berbaik lagi dengan ibu saudaraku. Kata Abu Hurairah, kamu keluar daripada majlis aku sekarang. Dihalau keluar. Ditanya kenapa? Setelah lelaki itu keluar, kata doa yang kita berdoa di dalam majlis ini tidak akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala kalau ada satu orang yang qati'ur rahim. Kalau ada satu orang yang memutuskan silaturahim, maka doa majlis itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahaya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tak apa, kita yang mula dulu untuk berbaik. Jalankan kita punya hak untuk berbaik dengan orang yang kita putuskan silaturahim. Yang penting hak kita selesai. Kalau kita tidak mendapat balik jawapan yang sama untuk mengeratkan silaturahim, ya, serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting saya sudah maafkan, saya sudah nak berbaik. Jangan sampai ada hubungan silaturahim yang masih lagi belum diselesaikan. Golongan seterusnya yang rugi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak adalah mereka yang bersungguh-sungguh memelihara puasa daripada perkara membatalkan puasa, tetapi berterusan mengumpat dan menabur fitnah. Dia berpuasa, mulutnya berpuasa daripada makan dan minum, tetapi jarinya tak berpuasa daripada komen di TikTok. Jarinya tak habis lagi komen isu-isu yang hangat di Facebook. Tak habis lagi tu. Hati-hati kita. Kita berpuasa, sebab tu Nabi sebutkan kalau ada orang yang ajak kamu untuk bertikam lidah ketika kamu berpuasa, sebutkan kepada mereka, inni shaim, aku ni berpuasa. Janganlah ajak bergaduh, jangan ajak untuk mengumpat orang. Dia hati-hati kalau ketika berpuasa tetapi dia tidak pelihara diri daripada mengumpat dan menabur fitnah dan sebagainya. Dan antara orang yang rugi di dalam bulan Ramadan yang terakhir adalah mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan sampai akhir Ramadan, tidak berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan tidak dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yakni orang yang rugi, habis Ramadan, dosanya tak diampunkan oleh Allah. Ramadan ini habis, dia tidak dapatkan apa-apa bahagian daripada Lailatul Qadar. Kerana kita tak tahu exactly bila Lailatul Qadar, sebab itu dirahsiakan. Maka kedatangan Lailatul Qadar ini biarlah kedatangan malam tersebut kita ni waktu itu sedang solat tarawih. Biarlah kita ini ketika datangnya Lailatul Qadar ada bahagian ketika itu kita sedang tahajud kepada Allah. Yang solat tarawih, apalah salahnya kalau setiap tahun solat tarawih 8 rakaat, solatlah 20 rakaat. InsyaAllah tak meninggal dunia solat 20 rakaat. Tak mati solat 20 rakaat. Kalau tak mampu solat berdiri, solat duduk. Kerana solat sunat, boleh solat duduk. Dia kalau kita kira-kira balik yang semayang 8 rakaat ni, dia semayang 8 rakaat, habis pukul 10, pukul 9.45, 9.50. Katakanlah habis. Lepas tu dia pergi moreh. Dia cerita tu, cerita ni, cerita tu. 10.40 juga dia balik rumah. Kan lebih baik kau semayang 20 rakaat. Itu saya pelik kadang-kadang.
Apa agaknya alasan untuk sembahyang 8 rakaat? Lepas tu dia moreh, tak kira lah ini satu masjid punya aktiviti ke, surau tu semua buat 8 rakaat, lepas tu ada moreh bersama-sama. Saya kadang terfikir, ini surau ni buat salat tarawih 8 rakaat, lepas tu duduk lagi moreh, makan lagi, minum lagi, bergelak lagi, ketawa lagi, masing-masing balik pun 10.30. Itu kalau solat tarawih 20 rakaat, apa kurangnya agak-agak? Jadi Nabi kita solat 20 rakaat. Ya, walaupun solat ini solat sunat. Ini bukan perbahasannya nak solat berapa rakaat tu dapat pahala tak dapat pahala. Namanya pun solat sunat. Dapat solat 2 rakaat, dapat pahala 2 rakaat. Tetapi ini satu-satu solat yang ada dalam bulan Ramadan. Bahkan solat tarawih tu kalau tak dapat solat pada waktu malam, boleh qada pada waktu siang. Solat tarawih boleh qada. Malam tadi semayang tak cukup 20 rakaat, paginya siang harinya boleh qada. Tapi qada itu dilakukan dalam bulan Ramadan juga. Ini solat tarawih boleh diqada. Demikian betapa besarnya fadilat-fadilat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Di akhir kalam ini, saya juga ingin mengajak dan kepada semua untuk satu kempen infak beras yang setiap tahun saya lakukan. Setiap tahun juga Muslimat Al-Falah pun ada ambil bahagian ke Jamiah Markaz yang diasaskan oleh guru besar kami, Mufti Besar India Syekh Abu Bakar Ahmad. Ada 56,000 pelajar yang belajar free di situ. Satu hari belanja beras untuk menampung 3,500 pelajar yang duduk asrama di main campus adalah RM2,700 untuk beras diberi makan kepada sekian banyak pelajar tersebut. Tapi nilainya terbuka berapa-berapa pun tak apa. Mudah-mudahan kita ada bahagian daripada doa 56,000 pelajar tersebut untuk kita dijauhkan musibah, diberikan kesihatan yang baik, dikuatkan iman. Di samping semua kebaikan-kebaikan yang buat, saya offer kepada semua untuk mengambil bahagian dalam infak beras ini. Nanti saya kirimkan pada Kak Salwa yang banyak membantu kita untuk disampaikan kepada semua, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan min nabiyina bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi ma baqiya min syahri Ramadan. Allahumma wafiqna bil hidayati wa bil ibadati barakatan tamatan kama barakta ala ibadika salihin. Allahumma ballighna lailatul qadri wal qiyam bih. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma atiqna minan nar wa adkhilna al jannata bighairi hisab bi rahmatika ya rabbal alamin. Waghfir lana kulla dhunubana wa tubna ilaika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.